Sejak tahun 2020, penyakit mental telah dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar selepas penyakit jantung. Kira-kira setiap 3 daripada 10 rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas dilaporkan mengalami pelbagai masalah gangguan mental. Hai, saya Doi Rachel. Saya akan membawa anda menyelami perihal pelbagai jenis penyakit mental yang wujud saat ini. Fokus kita kali ini adalah isu gangguan bipolar. Dan anda sedang menyaksikan Di Sebalik Wajah. Gangguan bipolar berupa sejenis penyakit mental yang mengakibatkan perubahan mood yang ekstrim sehingga mengganggu kebiasaan tidur, tenaga, tingkah laku dan daya berfikir. Individu yang mengalami gangguan bipolar boleh merasai kegembiraan melampau dalam tempoh masa yang tertentu dan seterusnya berubah merasai kesedihan serta kemurungan melampau dalam tempoh masa yang lain. Di luar tempoh dua kutub emosi bertentangan ini, mereka kebiasaannya berperasaan normal. Assalamualaikum. Ana? Ana, ni abang ada bawa makanan ni. Ana? Ana? Abang dah balik ni. Dah. Abang ada bawa balik makanan ni. Makan jom. Ana. Ana dengar tak? Kenapa tak makan tu? Puas abang tanya ni. Hana tak pernah nak jawab pun. Dah berbulan dah rumah tangga kita ni terombang-ambing. Sekejap Hana gembira, sekejap Hana sedih macam hilang segala-galanya. Abang sampai abang dah tak faham. Hana tak masak, Hana tak kemas rumah, Hana tak jaga diri. Hana, abang tak habis cakap lagi. Tunggu dulu. Abang dah ambil cuti seminggu. Kita pergi cuti. Jauh daripada sini. Untuk tenangkan fikiran. Dan abang rasa itu je cara untuk kita selamatkan rumah tangga kita. Hana setuju? Abang! Abang! Abang bangunlah! Abang! Abang bangunlah, bangunlah, abang! Abang, kita nak pergi bercuti tadi kan abang cakap kan, betul kan? Abang tak tipu kan dengan Hana? Tapi sekarang Hana dah tengok baju-baju Hana. Hana nak beli baju baru, boleh tak bang? Lepas tu Hana nak buat rambut, Hana nak buat kuku, Hana nak beli barang-barang makeup baru. Abang beli belanja Hana? Bolehlah. Alah, Hana lupa. Bag. Sekejap Hana, ajak Hana tengok kejap. Abang! Dah pecah dah beg Hana tu pecah. Kita kena beli baru. Beli baru beg besar, lepas tu sederhana yang kecil. Baru muat semua. Nanti kita nak shopping semua kat sana kan? Boleh? Oh, thank you bang. Terima kasih. Sekilas pandang,
mood yang berubah-ubah mungkin kelihatan normal dalam liku-liku kehidupan. Tetapi jika perubahan mood ini ekstrim, maka ia perlu diberi perhatian. Lakonan semula yang anda saksikan tadi hanyalah sekadar gambaran kasar definisi gangguan bipolar. Setiap individu dengan gangguan bipolar melalui pengalaman berbeza-beza bergantung kepada realiti hidup tersendiri. Ada di kalangan kita yang masih lagi tak berapa faham apa sebenarnya maksud gangguan bipolar. Kalau kita nak menjelaskan tentang penyakit bipolar ni, mungkin lebih bagus kalau kita start dengan sesuatu yang lebih dikenali oleh khalayak ramai lah. Kebanyakan orang mesti dah pernah dengar masalah kemurungan kan. So kemurungan tu mood sangat rendah, rasa sedih yang sangat-sangat sedih. Dia bukan sedih biasa. Kemurungan tu kalau kita tengok dekat dalam skala mood, dekat bawah ni. So bipolar pula adalah dia ada kemurungan tapi ada masa-masanya dia complete opposite. Dekat atas sangat-sangat happy atau sangat-sangat marah sampai dia orang tak faham kenapa. Mania ni dia happy sangat sampai dia punya judgement untuk buat keputusan tu telah diganggu oleh mood tu. So they take unnecessary risk, risiko yang tak bertempat. Belanja duit sampai habis ke, ataupun ambil risiko lain seperti ambil dadah ke. Bila benda-benda tu berlaku, dan it becomes satu gejala sebab dia mengganggu fungsi kita. Sama ada because terlalu happy ataupun terlalu sedih. Di antara simptom gangguan bipolar termasuk kegembiraan atau keterujaan melampau, peningkatan tenaga, kurang bijak membuat keputusan dan mudah terganggu atau marah. Bagi simptom gangguan bipolar episod depresi, simptomnya merangkumi kemurungan atau kesedihan melampau, kelesuan atau kurang bertenaga dan pemikiran ke arah percubaan bunuh diri. Konsep mood ni berbeza sikit dengan konsep emosi tau. So kalau sesuatu buruk berlaku pada kita, rasa sedih, seseorang tu akan rasa sedih. Mungkin beberapa jam, mungkin sehari, 2 hari. So that is emotion. Mood ni sesuatu yang more persistent, lagi lama bertahan. So kalau kita nak cakap tentang kemurungan, biasanya lasting dia about 2 weeks macam tu, 2 minggu macam tu. Dan sometimes even more than that. Mania pula pun beberapa hari juga. Kalau kita nak cakap hypomania, jenis yang tak berapa teruk sangat, mungkin beberapa hari, 4-5 hari macam tu. Tapi kalau kita cakap full blown mania tu, lebih daripada seminggu macam tu. But apa-apa pun, episod mood ni biasanya it's few days ke minggu-minggu ke bulan-bulanan kalau tak dapat rawatan. Pergolakan emosi dan tingkah laku tidak terkawal merupakan satu kebiasaan dalam proses pembesaran sebahagian kanak-kanak dan remaja. Kita semua pernah melalui pelbagai emosi sewaktu kecil dahulu. Sifat marah, sedih, kecewa, hyperaktif atau memberontak adalah normal berdasarkan keadaan. Ia tidak bermakna kanak-kanak atau remaja itu mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental dan memerlukan rawatan. Asal kau tak beritahu aku nak datang sini, Mat? Lah, kalau tak boleh lepak makan-makan ke? Ya ke? Di. Mat, nanti aku kau balik lah. Di. Dari tadi kan, Mak tengok asyik main handphone je. Tu, TV tu. Tengok. Pasang kau ada tengok ke? Apa nak jadi ni? Cuti sekolah kau tak ada kerja sekolah ke, Di? Di, dengar tak ni? Kau tahu kan prestasi sekolah kau tu makin merosot? Ha? Kau nak jadi apa ni? Mak ni tak habis-habis main meletih je kata. Semak kepala ni. Eddie tahulah bila nak belajar. Takkan itu pun Mak nak hari-hari nak tekan. Sesa lah duduk dalam rumah macam ni. Eddie bosan dah macam ni. Mak
nasihat mana yang patut kau buat, Eddie? Eddie! Mak masak apa hari ni? Mak tak masak lagi, Eddie. Eddie kenapa? Terkejut tau mak tadi. Tengok Eddie macam tu. Eddie tak pernah pun terkejut marah mak macam tu tau. Mana ada Eddie marah? Eddie saja je tadi. Mak risau tengok keadaan Eddie. Mak bagi tahu apa pasal apa yang jadi tadi. Bagi tahulah! Ingat Eddie Hairan ke? Mak dengan Abah sama je. Tak macam tu, Eddie. Mak betul apa sebab Mak risau tengok Eddie. Mak cuma nak tahu Eddie. Kalau Eddie ada masalah, dia cakap, Eddie. Eddie! Eddie, dia dengar Mak cakap ni, Eddie. Walaupun pergolakan emosi merupakan sebahagian daripada rencah kehidupan kanak-kanak dan remaja, tetapi kita perlu sedar, seandainya perubahan mood atau emosi atau tingkah laku itu ekstrim sehingga mencetus masalah di luar kebiasaan, maka ia mungkin perlu diberi perhatian kerana kanak-kanak atau remaja juga boleh mengalami gangguan bipolar. Memang sebenarnya bipolar disorder ataupun kecelaruan bipolar ni boleh berlaku even di kalangan kanak-kanak, ya. Saya tak nafikan. Cuma untuk kita buat diagnosis sama ada kanak-kanak atau remaja itu menghidap penyakit bipolar ke tidak adalah lebih rumit berbanding dengan kita buat diagnosis kepada orang dewasa. Sebab kanak-kanak dia belum sampai kematangan fikiran, tidak mampu berfikir secara abstrak seperti mana seorang dewasa boleh. Ada banyak simptom-simptom yang seakan-akan bipolar tapi sebenarnya boleh wujud dalam penyakit-penyakit lain. Tak bermaksud bipolar ni tidak wujud dalam kanak-kanak, tidak. Dia boleh wujud dalam kanak-kanak tapi approach kita different sikit. Dalam kalangan kanak-kanak dan remaja, simptom gangguan bipolar boleh berupa tingkah laku berisiko yang berulang, tidak keletihan walaupun kurang tidur selama beberapa hari, kemarahan atau keberangan ekstrim dan prestasi persekolahan atau pembelajaran yang merosot. Jenis masalah mental yang kanak-kanak menghadapi ada overlap, ciri-ciri mungkin ada 2-3 yang sama. Berkelakuan nakal di sekolah atau gangguan di rumah ataupun tak dapat pergi sekolah ataupun tak nak makan. Seorang kanak-kanak yang terlalu aktif, jalan sini, tak boleh duduk diam, nampaknya pun macam bipolar. Cakap banyak-banyak, lompat sini, lompat sana, tenaga banyak, tak boleh tidur. Tapi mungkin ADHD. Lepas tu kerana selalu nakal, selalu overaktif, selalu impulsif, mungkin kena teguh banyak-banyak, lepas tu mereka akan diam, jadi sedih, merajuk, tak nak buat apa-apa, tak nak keluar dari bilik. Tu nampak high, lepas tu low pula. Seorang akan kata, ini bipolar. So, it's not fair. Kita kena observe. Kalau mereka memerlukan rawatan untuk mengawal ciri-ciri yang mereka mengalami pada masa itu. Dan kalau kita tidak kawal psychosocial ataupun environment, nanti seseorang kanak-kanak ataupun remaja itu mungkin akan graduate sebagai bipolar ke skizofrenia ke mana-mana. Terdapat 3 jenis gangguan bipolar, iaitu bipolar 1, bipolar 2 dan cyclothymic. Ketiga-tiga jenis gangguan bipolar ini melibatkan perubahan ketara pada tahap mood, tenaga dan aktiviti dalam kehidupan. Untuk mengetahui bagaimana ia dikenal pasti, kita teruskan dengan penjelasan pakar. So, bipolar 1 disorder ni, seseorang tu ada simptom kemurungan, episod-episod kemurungan yang mungkin sekali, mungkin beberapa kali, tapi at least one of the mood episode tu adalah episod mania yang seperti yang saya sebutkan sebelum ni. Extreme happiness ataupun anger yang ada simptom-simptom lain juga. Bipolar 2 ni pula dia ada kemurungan, okey,
several episodes, beberapa episod, tapi tak pernah ada mania. Episod happy dia ataupun up mood dia adalah hanya hypomania, so tak pernah capai mania. Kebanyakan orang dia akan bila dengar ni secara on the surface, dia orang rasa macam bipolar 1 ni mesti lagi serius kan daripada bipolar 2. Tidak semestinya begitu. Sebab bipolar 2 ni kadang-kadang dia punya tahap kemurungan tu sangat serius, sangat lama, sangat membebankan sampai efek kepada fungsi seseorang untuk bekerja, untuk menjalankan tugas sebagai ibu, anak, bapa. It's sangat-sangat efektif. Selain daripada bipolar 1 dan bipolar 2, bagaimana pula dengan cyclothymia, doktor? Katakan ini range mood kita. Kita semua ada kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Kalau lebih sikit tu kira bipolar. Tapi cyclothymia tu tak teruk sangat atas, tak teruk sangat di bawah. Secara global, kira-kira 46 juta penduduk dunia dilaporkan mengalami gangguan bipolar dan individu berusia di antara 18 dan 29 tahun merupakan kelompok terbesar terbelenggu dengan penyakit mental ini. Ia juga tidak mengenal jantina. Lelaki dan perempuan berpotensi sama rata mengalami gangguan bipolar. Apa yang menjadi punca terjadinya gangguan mental ini dan apa pula faktor risikonya? Bagaimana pula dengan punca ataupun faktor risiko gangguan bipolar, doktor? So untuk bipolar ni dan juga kebanyakan penyakit psikiatri yang lain, faktor risiko yang paling penting kita kena consider ialah yang kita panggil multifactorial. Banyak faktor risiko yang common, yang biasa kita dengar seperti faktor genetik. So kalau seseorang tu dia ada family members yang ada penyakit ni, risiko untuk dia orang develop ataupun dapat penyakit tu mungkin lagi tinggi daripada mereka yang tak ada family members yang ada penyakit. Faktor-faktor risiko atau pencetus episod gangguan bipolar termasuk perbezaan biologi, iaitu berupa perubahan fizikal pada otak, stres atau tekanan perasaan yang tinggi dalam tempoh masa lama akibat sesebuah kejadian traumatik, penyalahgunaan dadah atau alkohol, dan genetik di mana individu yang mempunyai ibu bapa atau ahli keluarga dengan gangguan bipolar lebih berisiko untuk turut mengalaminya. Katakanlah keluarga saya semua orang ada bipolar. So genetik saya bipolar tinggi. Tapi kalau psychologically secara fikiran saya adjust dan melihat benda-benda secara terang, dan environment saya, tempat kerja saya, keluarga saya semua okey, mungkin punca genetik tu tidak akan timbul. Sebaliknya, walaupun mungkin tidak ada kemungkinan punca genetik biological, kalau psychosocially cara saya fikir terlalu ekstrim dan suasana saya tu, environment saya tu tak begitu bagus, mungkin jin bipolar tu akan timbul. Gangguan bipolar boleh meruntuhkan sesebuah perhubungan, sama ada perkahwinan, kekeluargaan maupun perhubungan sosial. Ia juga boleh memusnahkan prestasi kerjaya ataupun pembelajaran. Gangguan bipolar boleh mengakibatkan seseorang itu bergelumang dengan tindakan berisiko tinggi sehingga membahayakan diri. Justru itu, diagnosis awal dan seterusnya rawatan daripada pakar kesihatan mental bertauliah sangat penting bagi pesakit gangguan bipolar. Secara umumnya, cara kita buat diagnosis adalah kita dapatkan sejarah tentang seseorang tu, simptom-simptom yang dia orang ada. Daripada situ, kita ada guidelines yang membantu kita, yang menceritakan pada kita kriteria-kriteria yang perlu seseorang tu ada untuk kita cakap dia ada penyakit. Let's say dalam kes ni bipolar. Kebanyakan orang mungkin salah anggap, rasa macam buat ujian ni atau ujian tu ataupun scan ni atau scan tu pasti boleh dapat tahu ia adalah penyakit bipolar atau tidak. So ujian-ujian ni ataupun scan-scan yang kita buat ni bukanlah untuk membuat diagnosis bipolar ataupun penyakit-penyakit psikiatri.
tapi dia dijalankan untuk memastikan simptom-simptom yang seseorang tu ada bukan disebabkan penyakit medikal atau penyakit fizikal yang lain. Gangguan bipolar seperti mana penyakit jantung atau diabetes merupakan kondisi jangka masa panjang dan memerlukan pelan perancangan sepanjang hayat. Rawatan dapat mengurangkan frekuensi dan keamatan simptom penyakit mental ini. Apakah jenis-jenis rawatan yang boleh diberikan kepada pesakit gangguan bipolar? So kita ada rawatan secara ubat-ubatan. So ubat-ubatan tu ada banyak jenis juga. Ada yang makan, ada yang cucuk. Bergantung kepada keadaan pesakit. Kita ada rawatan terapi juga. So rawatan terapi ni biasa kita akan berkongsi tugas dengan clinical psychologist, dengan occupational therapist, dan juga kita ada ahli-ahli psychiatrist atau pakar psychiatrist yang mahir dalam buat terapi juga. Ada banyak-banyak jenis terapi. Sakit macam mana yang kita rasa perlu masuk ke ward untuk inpatient treatment adalah pesakit-pesakit yang keadaan dia sangat severe, sangat serius sampai dia membahayakan diri dia sendiri. Tahap mana kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai subjek ini? Di seluruh dunia masih tak cukup kesedaran tentang masalah bipolar. Saya rasa masalah besar adalah stigma. Berdasarkan sejarah ini, apa-apa masalah minda itu menakutkan orang. So, jadi stigma. Sekarang masih ada lah, tapi dah kurang sangat secara menggalakkan. Nasihat yang saya akan bagi ni mungkin dah ramai orang dengar banyak kali. So mungkin rasa jemu pun ada. But dia sangat penting, saya kena cakap juga benda yang sama. Dia penting bukan saja untuk patient-patient yang ada penyakit bipolar, tapi sesiapa pun. A healthy lifestyle sangat-sangat penting. Having a healthy body leads to healthy mind. Penyakit mental boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, jantina atau status kehidupan. Kita perlu meningkatkan kesedaran diri dengan pengetahuan dan seterusnya mengikis stigma serta diskriminasi yang masih wujud perihal penyakit mental. Saya Dora Rachel, hos anda dalam Di Sebalik Wajah.